Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam CDL, cikgu bantu cikgu. Alhamdulillah, pada minggu ini kita dapat sekali lagi melaksanakan program CDL, Connecting.Learning, hands-on secara online untuk kluster IPG. Bersama-sama anda semua bersama-sama dengan saya Dr. Abdul Hadi bin Madawi dari IPG Kampus Ipoh. Ya, kita akan bersama-sama pada petang ini. Seperti biasa kita ada 2 slot, iaitu slot snippet online yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya akan disusuli dengan sesi perkongsian yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Salihuddin Shah bin Zainal Abidin dari IPG Kampus Ipoh, ya, berkaitan dengan muzik, ya, pada petang ini. Baiklah, ya, untuk tidak melengahkan masa saya dengan ini, menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh, ya, untuk teruskan slot snippet online. Ini dipersilakan, Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih adalah follow up and follow through, but never steal the thunder. Kalau anda lihat muka depan buku-buku yang saya pamerkan dalam slide pertama ini, the mentor leader, macam mana pemimpin ini, dia boleh bimbing individu atau rakan boleh membimbing rakan dengan follow up dan follow through. Dan dua perkara ini saya sentiasa mengutamakan masa saya menjalankan tugas juga. Saya sentiasa fikir bahawa saya buat follow up dan follow through dengan pegawai saya, dan pegawai saya buat juga follow up dan follow through untuk apa jua program yang mereka mengendalikan. Tapi dalam semua ni, kita harus ingat bahawa staf kita yang melaksanakan program, dan kita harus beri kredit, beri penghormatan kepada mereka supaya mereka dapat dia punya the gratitude daripada orang ramai kerana menjalankan sesuatu program. So jangan kita curi, never steal the thunder yang sepatutnya diterima oleh staff kita ke, rakan kita dan sebagainya, oleh kerana kita membantu dia. But we do not steal the thunder. We let that remain with let our friends atau rakan kita yang in charge untuk sesuatu program tu dapat dia punya gratitude, dapat dia punya penghormatannya. Next slide please. So what exactly is follow up? Very simple words. Kita selalu, you have to follow up. Anda kena follow up. Kita dengar istilah ini digunakan. Follow up sebenarnya adalah satu tindakan untuk memastikan hala tuju kerja dibuat seperti yang dimaksudkan. Atau kita juga dengan satu cara yang lain mengurus prestasi kerja yang kita agihkan kepada staf kita, kepada rakan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kejutan. Bila kita harapkan kerja itu dah siap dan rakan itu atau staf kita menyatakan bahawa dia tidak sempat nak siapkan atau dia menghadapi masalah. So we do not want surprises. Sememangnya akan nampak bila orang tu kata dia tak dapat buat, kekurangan pada pihak staf. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ia juga satu kekurangan dalam kalangan ketua atau rakan yang memimpin atau mentor atau coach, kerana tidak sempat follow up. Dan follow up ini bukan breathing over somebody's neck. Anda kena buat. Not that. Follow up ni ada struktur, ada cara dia. How we can follow up and bagaimana kita boleh menyokong rakan kita. Next slide please. So, dalam follow up ni kita menetapkan sasaran dan objektif. Dalam persediaan kertas kerja program contohnya, untuk kecemerlangan SPM. So, mungkin kita boleh beri 1 atau 3 minggu untuk buat persediaan tersebut.
umpamanya kalau seminggu lah, which is too short. Kalau saya, I believe you have to give a longer time. So katakan untuk contoh ini, hari Isnin kita beri tugasan itu. Hari Rabu kita teliti draft pertama yang telah disediakan oleh staf kita. Hari Khamis kita kemas kini draft. Dan hari 4 siap kertas kerja itu. So kita, it's two way ya. Dia menunjukkan draft pada kita dan kita boleh bimbing dia untuk menyediakan draft dan sebagainya. So perkara ini adalah amat penting dan ia merupakan satu jenis follow up dan follow through dan pada masa yang sama untuk memastikan persediaan itu dibuat. Next slide please. Bila kita menjalankan follow up atau tindakan susulan, umpamanya kita dah ada kertas kerja itu dan kita laksanakan projek kecemerlangan SPM. Jika projek atau program tidak berjalan dengan lancar, kita boleh buat review atau planning in action. So dalam planning in action ini, apa yang kita kenal pasti? Kita kenal pasti kekangan itu adakah kerana beban tugas, job overload bagi pegawai kita atau rakan atau staf kita, dan atau kurang maklumat, ataupun fikiran terbuntu, ya, kadang-kadang dia tak dapat melaksanakan. Kita beri sesuatu tugas tetapi dia ada mind block. Dia ada mind block itu. Dan yang kedua, kalau kita dah tahu apa kekangan dia, singkirkan kekangan. Bagaimana kita nak singkirkan kekangan? Kita boleh agih semula tugasan, kita dapatkan bantuan daripada rakan lain, adakan percambahan fikiran, brainstorming, sediakan bahan yang boleh membantu rakan kita atau staf kita. Dan untuk itu, kita boleh pastikan semula objektif dan timeline, jangka masa program. Mungkin kita tambah masa untuk kerja tersebut, libatkan rakan atau staf lain, atau panjangkan tempoh masa persiapan program. So these are the things we can do, macam mana kita nak bimbing staf kita atau rakan kita untuk melaksanakan sesuatu daripada kertas cadangan dalam dan pelaksanaan program. So this follow up dan follow through, saya selalu menyatakan kepada pegawai, giving a phone call nak jemput penceramah itu is follow up. Tetapi untuk memastikan kehadiran beliau, untuk memastikan butir-butir diberi pada beliau, that is the follow through. And memastikan bahawa dia akan hadir, bukan setakat kita hantar surat saja. Saya dah hantar surat untuk jemput penceramah. No, that is follow up. Tapi follow through dengan phone call. Follow through dengan apa nota yang perlu disediakan and segala-galanya. So follow up and follow through are very important dalam kita menjalankan sesuatu tugasan, kita mengagihkan tugasan, tetapi kita memastikan tugasan itu dijalankan dengan baik. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingatkan rakan kita atau staf kita bahawa this is not to control, bahawa saya, Dr. Zalina, Timbalan Pengarah JPWP, bila dia buat follow up, it's not to control atau nak micromanage, but to follow up so that orang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu program can get the best results. That is the role of the leader. That is the role of your mentor. That's the role of the coach. That's the role of rakan kita yang nak bantu kita. Dan kadang-kadang kita sendiri bersama dengan staff kita tackle the problem together with Kasim, for example. I know you are anxious as I am to the project, but I want you to succeed. I want you to succeed secara ikhlas. Bukan untuk nak steal the thunder. Dan bila kita buat proses ini, 2-3 kali staff akan dapat keyakinan bahawa dia boleh buat secara sendiri dengan secara yang lebih baik, lebih terbeza, mengamalkan Kaizen, continuous improvement untuk projek dan program masa depan. Tetapi ingat, bila kita bantu seseorang, ya patutlah secara ikhlas, never steal the glory or thunder from your staff,
from your colleague or even from bosses. Kadang-kadang staff, remember, kita janganlah kita suka nak berdepan-depan walaupun kita ada di belakang sebagai penasihat dan sebagainya dalam bila menjalankan sesuatu program atau projek. For me, it is so important untuk staff kita dapat dia punya kredit, dapat dia punya gratitude. Let them. As a leader, you never put yourself in front all the time. And saya nak akhir dengan apa yang dikatakan oleh dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. Dia beri contoh sekumpulan kambing biri-biri dan seekor kambing biri-biri ada di depan dan gembalanya ada di belakang. Dan beliau buat analogi dalam buku itu, dia kata bahawa kepimpinan kadang-kala kita boleh rasa macam kambing biri-biri yang ada di depan sedang memimpin dan semua kambing-kambing lain sedang mengikut kambing tersebut. But actually no. Leadership can be yang gembala yang ada di belakang, tidak ada di depan, tak kelihatan pun kadang-kala, tapi sedang menyokong staff-staffnya dalam sesuatu tugasan. Dan dia adalah contoh yang paling baik kerana Nelson Mandela ada di Robben Island dalam penjara untuk 27 tahun. Tapi bila dibebaskan, kemudiannya dia boleh jadi Presiden Afrika Selatan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Bahawa remember, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights on the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk internet, termasuk daripada buku dan sebagainya. Tapi yang penting kita boleh juga dapat ilmu daripada intellectual discourse dengan rakan-rakan kita. Dan itu semua akan membantu kita. Itu saja. So remember, follow up and follow through, but never steal the thunder from others. Right? Thank you. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh sekali lagi atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini, perkongsian yang bertajuk apa nama ni tadi apa follow up, follow through, but never steal the thunder. Jadi kita sama-samalah mengambil pengajaran daripada perkongsian tadi dan kita gunakan untuk meningkatkan kerja kita untuk memantapkan profesionalisme kita. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu pembentangan yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Salihuddin Shah bin Zainal Abidin. Baik, Encik Salihuddin ada di talian? Ya? Ada. Boleh buka video? Saya dah buka video. Oh, tak apalah, mungkinlah nanti kita perlahan-lahan cuba on video itu tapi sementara itu saya nak perkenalkan dululah pembentang kita pada petang ini. Nama penuh beliau ialah Encik Muhammad Salihuddin Shah bin Zainal Abidin. Encik Muhammad Salihuddin Shah ini merupakan pensyarah muzik di Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Encik Salihuddin Shah mempunyai pengalaman mengajar selama 27 tahun, kira otai dah ni, dah lama. Dan beliau memiliki degree dan masters dalam pendidikan muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan beliau pernah menjadi konduktor dan konduktor muzik dan pengubah lagu bagi kumpulan pop, orkestra peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Jadi kita alhamdulillah pada petang ini kita ditemukan dengan seorang yang betul-betul berpengalaman dan hebat dalam
bidangnya. Jadi kita apa apa cubalah dapat mengambil manfaat daripada perkongsian yang disampaikan oleh Encik Muhammad Syahrudin Shah pada petang ini. Baiklah, Encik Syahrudin. Ini dia Cik Syahrudin, ya, sudah ada di talian, handsome orangnya. Ya, alhamdulillah. Cik Syahrudin, saya dah kenalkan kepada audiens apa dia Cik Syahrudin, ya. Saya ingat ginilah, ya, saya terus serah pada Cik Syahrudin, ya, untuk berkongsi tajuk, ya, tajuk berkaitan dengan berkaitan dengan muzik lah, ya. Saya serah terus pada Cik Syahrudin lah, ya. Ya. Silakan, ya, Cik Syahrudin. Okey, terima kasih. First sekali saya minta maaf ada masalah gangguan online tak boleh dielakkan. Okey, terima Ya. kasih kepada tuan moderator kita, senior saya iaitu Dr. Abdul Hadi Madawi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada semua yang bersama pada petang ini dalam program perkongsian CDL hands-on online. Dan pada petang ini saya teruskan, takut ada masalah online lagi. Okay. Pada petang ini saya akan berkongsi mengenai satu tajuk yang bagi saya agak menarik untuk guru-guru muzik dan mungkin pada peminat-peminat yang antara pendidik kita yang minat dengan penggubahan muzik orkestra itu sendiri, iaitu instrumentasi atau karakter alat muzik dalam gubahan muzik orkestra moden. Okay. Terima kasih kepada semua yang ada dan saya akan kongsi tentang instrumentasi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Instrumentasi karakter alat muzik dalam gubahan muzik orkestra moden. Bila cakap tentang instrumentasi karakter alat muzik, for sure lah dia yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan satu muzik itu yang menjadi lebih berkesan, lebih termakan di hati dan boleh diterima di telinga lah katakan. Okey, apa yang saya nak kongsi di sini ada empat perkara penting. Itu yang pertama adalah makna instrumentasi dalam skop membuat gubahan lagu. Yang kedua, saya akan terangkan tentang makna gubahan itu sendiri dalam muzik. Gubahan ni sebenarnya terlalu subjektif untuk dibincangkan, tapi saya just fokus pada orkestra saja. Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang alat muzik dalam orkestra moden. Okey, dan seterusnya adalah karakter dan muzik dan fungsi alat muzik itu sendiri. Okey. Apa makna sebenarnya instrumentasi dalam skop membuat gubahan lagu ni? Makna dia adalah kawalan bunyi, irama dan menentukan fungsi instrumen-instrumen yang dipilih akan digunakan bagi tujuan menghidupkan sesuatu lagu yang digubah agar ianya bersesuaian dan diterima oleh pendengar. Kadang-kadang bila kita cakap tentang instrumentasi, dia agak tidak sesuai. Tetapi kita sebagai penggubah, kita harus tahu apakah karakter, apakah instrumen-instrumen yang boleh kita guna pakai dalam menghasilkan gubahan itu. Ianya mestilah berpandukan kepada 7 elemen yang kita semua harus tahu. Maksudnya di sini boleh dikatakan makna instrumentasi dalam gubahan lagu ni seperti juga kita melukis. Contoh, kita melukis satu pokok yang sama, contoh 2 pokok, bentuk sama, warna sama, tetapi yang mewarnai di belakang pokok itu yang menentukan adakah kita tengok pokok itu kita rasa riang ataupun kita tengok pokok itu kita rasa takut, kita rasa sedih. So inilah yang dipanggil instrumentasi. Okey, apakah yang terkandung dalam 7 elemen? Okey, sebagai guru muzik, sebagai yang penggiat muzik, sebagai yang minat dengan muzik, kita harus tahu 7 elemen ni. Okey. Iaitu yang pertama adalah irama. Irama sebab tu dalam silibus
pendidikan muzik, sekolah rendah dah mula belajar elemen muzik sebenarnya. Salah satu dia adalah irama. Okey. Diaplikasikan sebagai semua yang berkaitan dengan unsur masa dan nilai dalam muzik. Muzik bergerak dalam beat. Okey, beat tu maksudnya kelajuan bunyi. Setiap beat dan rehat mempunyai nilai yang sama dan ada yang panjang dan ada yang pendek. Okey. Okey, kumpulan beat berbentuk tanda masa dan meter. Bila cakap tanda masa dan meter, for sure dalam satu lagu itu ada meter 4/4 yang seperti kita ajar untuk sekolah rendah dan sekolah menengah itu sendiri. Ya, ada meter 2/4, ada meter 3/4. So, ada banyak sebenarnya, tetapi apa yang kita perlu tahu bahawa irama ini adalah cukup penting dan ia merupakan satu elemen muzik yang perlu kita ambil tahu dalam membina gubahan muzik. Okey. Seterusnya adalah gabungan not, beat berbentuk corak irama. Okey, apa maksud corak irama? Corak irama seperti yang tuan-tuan puan-puan tahu, seperti crochet. Mungkin kita pernah dengar semua ni. Crochet, minim, quaver, itu dinamakan corak irama. Okey. Okey, dalam konteks irama juga normally kita akan ada kait rapatnya dengan detik, nilai not, tanda rehat, meter, tekanan, corak irama, ostinato dan rentak itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey. Melody. Melody adalah satu benda ataupun satu elemen yang penting, cukup penting. Kalau tak ada melody, so tak adalah lagu. Macam Piramli cakap, lagu dan irama tu semua. Itu maksudnya lagu yang dimaksudkan oleh Piramli itu adalah melody. Apa itu melody? Susunan pitch secara melintang, Okey, dia tak boleh tulis ke bawah. Okey. Okey, terdapat pitch yang rendah, tinggi dan sederhana. Pitch dalam melodi boleh bergerak menuju ke arah yang tinggi, rendah dan mendatar. Maksudnya pergerakan not itu sendiri yang akan menjadi satu bentuk melodi. Maksudnya melodi adalah not-not yang digabungkan dan menjadi tersusun menjadi mengikut pitch yang bersesuaian dengan melodi itu. Okay, pitch dalam melodi bergerak secara bertangga ataupun melompat. Maksudnya dia tak semestinya daripada satu not, contoh not A ke not B, tak semestinya. Kemungkinan akan berlaku melodi itu akan daripada not A ke not D contohnya. Okay, tonton dalam satu siri pitch yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pitch. Maksudnya melodi tidak boleh hidup dengan satu not. Melodi mestilah mempunyai banyak not. Okey, sebagai contohnya, let's say kalau satu not dia hanya dipanggil pitch saja. Tapi kalau melibatkan banyak not barulah dia dikenali sebagai melodi. Okey, seterusnya gabungan beberapa rangkaian pitch membentuk sebuah melodi lagu. Pitch boleh disusun secara berturutan. Pitch yang berkait antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu yang macam saya cakapkan tadi. Okey, seterusnya yang ketiga adalah warna tone. Okey, warna tone adalah yang berkait dengan bunyi. Okey, bila dikatakan kait dengan bunyi, dia ibarat kata apa karakter bunyi itu. Okey, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. So macam suara saya, okey, mungkin suara saya agak garau. Okey, so itu adalah warna tone suara saya. Okey, kalau macam suara perempuan mungkin akan lebih sedap, okey, lebih lembut. Itu dikira warna tone untuk suara perempuan. Itu sebagai contoh ya. Okey. Okey, tengok dia punya alat suara. Ni lagi senang kita faham. Okey. Alat suara seperti yang wujud di dunia ni. Manusia, suara manusia, bunyi binatang, bunyi kenderaan, bunyi alam semula jadi itu dan lain-lain, itu adalah warna tone bagi setiap benda tu, setiap individu tu. Okey, tone. Gelap, cerah, padat, garau, kasar. Maksudnya ini adalah macam mana kita
kita tonjolkan, tonjolkan bunyi yang kita mampu keluarkan. Seperti contohnya, kalau instrumen trompet itu, macam mana trompet itu mengeluarkan bunyinya? Adakah tone yang dikeluarkan oleh trompet itu sesuai tak dengan muzik yang bakal kita ubah nanti? Dari segi suara pula, semua kita tahu bahawa dalam suara ada suara soprano, ada suara alto, ada suara tenor dan ada suara bass. Seterusnya, bentuk. Bentuk. Bila cakap bentuk, dia sebenarnya adalah pattern ataupun corak yang boleh dihasilkan melalui gabungan beberapa pitch ataupun tone. Contoh, gabungan siri-siri pitch yang menghasilkan satu idea. Maksud dia, dalam lagu kalau kita tengok di bawah ni, di bawah nota saya ni, dia ada motif, dia ada frasa, dia ada section, dia ada chorus, dia ada rangkap. ABA itu adalah form dia. Susunan lagu. Rangkap pertama A, rangkap kedua dikira sebagai B, kalau diulang balik rangkap pertama dikira sebagai A. Rangkaian frasa boleh dicantumkan untuk menghasilkan satu idea muzik yang lebih besar. Segmen muzik seperti motif, frasa, section boleh diulang dan dipelbagaikan. Seperti mana kalau kita tengok industri muzik Malaysia, kebanyakan pendengar-pendengar ikut trendi sekarang, sekiranya motif lagu itu kuat, lagu itu akan mendapat tempat di hati pendengar di Malaysia. Motif, frasa dengan section. Segmen muzik seperti intro dan yang akhir boleh diadakan, iaitu intro dan outro itu sendiri. Harmony. Harmony adalah hasil gabungan dua pitch atau lebih disusun secara menegak dan dinyanyikan ataupun dimainkan serentak. Normally, harmony ini digunakan untuk kumpulan choir pun menggunakan harmony. Sebagai contohnya, sekiranya kita ambillah satu tangga nada yang senang, iaitu C major. So maksudnya dia akan memainkan dua not serentak. Contoh, not C dengan not E dimainkan serentak. Itu dikenali sebagai harmony. If let's say kalau pitch tu hanya satu not, ia tak dikira sebagai harmony. Kalau tiga not macam mana? Tiga not dia dikira sebagai harmony. Yang penting bukan satu not. Dua pitch boleh dibunyikan serentak, gabungan tiga atau lebih pitch dimainkan secara serentak. Apa-apa pun bunyi ini mesti dimainkan secara serentak. Dua atau lebih rangkaian melodi boleh digabungkan dan dibunyikan serentak. Maksudnya, kalaulah kita menyanyikan lagu, dua orang menyanyikan lagu yang sama tetapi menggunakan pitch yang berbeza. Sekiranya dia menggunakan pitch yang betul, ia akan dikira sebagai harmony. Iringan chord pada melodi boleh menghasilkan bunyi harmoni. Iringan chord ni maksudnya apa-apa harmoni yang kita buat mestilah menggunakan iringan chord ataupun mestilah ada connection dengan chord yang dimainkan. Simbol verbal. Normally dalam pengajian muzik kita tak pakai nama harmony. Kita juga kadang-kadang kita menggunakan nama jeda, kita gunakan nama tritonic. Sebenarnya tritonic dengan chord ni sama saja sebab dia melibatkan tiga not yang dimainkan serentak. Counter melody dan homofoni. Homofoni sekarang ni masih wujud tetapi kebanyakan homofoni ni mula wujud pada zaman barok dah mula wujud, zaman barok dulu. Seterusnya yang keenam, texture ataupun jalinan. Texture ataupun jalinan. Bila cakap jalinan, for sure lah kita tahu bahawa apakah bentuk persembahan muzik yang akan diadakan. Adakah dia nyanyian solo? Adakah dia nyanyian duet, trio, quartet, orkestra, monofoni, homofoni dan polifoni. Monofoni hanya satu suara. Dia lebih kurang macam solo juga.
okey, tanpa iringan apa-apa. Itu monofoni. Okey, homofoni dia melibatkan chord dan suara yang menyanyikan melodi, manakala polifoni adalah nyanyian lagu, coding, okey, dan juga rentak yang dimainkan itu. Okey, itulah antara contoh-contoh simbol verbal bagi tekstur dan jalinan ni. Dan akhir sekali, ni kadang-kadang kita sebagai penggubah, kita sebagai orang muzik, okey, kita sebagai peminat muzik, kadang-kadang tidak mengambil, dia tak cakna tentang perkara ni, iaitu ekspresi. Okey, apa itu ekspresi? Ekspresi adalah satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo, dinamik yang mengandungi satu ekspresi ataupun idea muzik itu sendiri. Okey, bila kita belajar muzik, dalam konteks belajar muzik, kita akan diterapkan dengan ekspresi. Dan untuk silibus tahun 4 hingga tahun 6 pun sudah ada elemen ekspresi dimuatkan dalam silibus tu. Okey. Sesuatu bunyi itu boleh menjadi kuat atau lembut. Maksudnya dalam satu lagu yang digubah, ada part kita main kuat, ada part kita main lembut. So itu dikira dinamik, dan dinamik itu adalah ekspresi. Kenapa lembut? Maksudnya lembut mungkin penggubah lagu, komposer ingin melahirkan rasa sedih, okay? Rasa sayu dengan apa yang berlaku dalam lagu dia tu. Okay? Satu sekuens siri muzik yang boleh digunakan atau dilembutkan secara beransur-ansur. Maksudnya kalau satu sekuens atau siri muzik, maksudnya dia menggunakan satu bunyi daripada kuat kepada perlahan, okey, ataupun daripada perlahan kepada kuat. Mungkin dia nak meng-highlightkan melodi dia supaya menjadi satu melodi yang boleh menaikkan ekspresi sesuatu lagu. Okey. Sesuatu bunyi itu boleh dilanjutkan, dilicinkan, dipendekkan atau dilembutkan secara beransur-ansur. Jadi adalah dalam konteks artikulasi. Okey, artikulasi pun termasuk dalam konteks ekspresi. Dengan adanya artikulasi, kita boleh jadikan benda ni, lagu ini sebagai satu benda yang lebih mudah difahami dan mudah dirasai. Okey. Sesuatu siri ataupun sekuens bunyi boleh dicepatkan ataupun dilambatkan. Maksudnya daripada lagu yang asal bermula dengan rentak yang perlahan, mungkin di bahagian tengah dia akan cepatkan tempo lagu tersebut. Okey, seperti juga sebaliknya. Okey, sesebuah lagu ataupun muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri tersendiri adalah mood. Macam mana nak menimbulkan mood itu? Kita gunalah artikulasi yang ada dalam elemen ekspresi. Let's say, kalau kita nak lagu tu bersemangat, for sure lah kita akan gunakan lagu tu dengan menggunakan tempo yang cepat. Okay? Okay, tengok sistem verbal yang saya sempat ambil yang mudah kat sini. Okay, dynamic. Dynamic maksud dia perlahan dan makin perlahan dan makin kuat. Okay, crescendo daripada perlahan pada kuat, sustain biasa, legato, staccato bunyi lebih kurang macam bunyi anak melompat. Selalunya staccato digunakan untuk pemuzik ataupun penggubah menunjukkan suasana yang mungkin dia hendak menunjukkan suasana yang humor di situ. Okay? Mood, riang, tenang, cemas, cergas. Maksudnya semua dalam ekspresi semua ada mood-mood yang macam ni. Dengan ekspresi lah kita membawa lagu itu kepada suasana yang lebih agar pendengar, maksud saya pendengar tu merasai apa yang nak disampaikan oleh penggubah ataupun komposer lagu. Alright. Sekarang tadi kita dah cakap pasal elemen. Now kita cakap pasal apa itu gubahan. Okey, kemungkinan orang dah salah faham. Gubahan lagu dan
komposisi. Okey, sebenarnya gubahan dan komposisi adalah dua benda yang berbeza. Okey, komposisi dia lebih kepada membuat lagu baru. Kompos. Okey, selalu composer itu adalah dia menggunakan lagu baru. Tapi apa maksud mana gubahan? Gubahan adalah secara asasnya gubahan adalah lagu yang sedia ada tetapi kita mewarnai ataupun memberi nafas baru. Okey, memberi nafas baru. Mungkin lagu asalnya adalah sebuah lagu yang cukup riang tetapi dengan gubahan yang dirancang dengan baik, lagu yang riang tu akan menjadi lagu yang sedih. Okey, mungkin boleh berlaku dan dah banyak berlaku. Okey. Okey, tengok. Makna gubahan itu sendiri, gubahan dalam konteks muzik merujuk kepada cara unsur muzik disusun seperti melodi, harmoni, irama, lirik dan alat muzik dalam sesebuah karya muzik. Macam mana disusun benda tu? Maksud susunan lagu melibatkan beberapa aspek yang mempengaruhi keseluruhan pengalaman mendengar. Okey, itulah yang apa yang saya terang tadi pada mula tadi. Okey, tetapi dalam kita membincangkan tentang gubahan lagu, okey, ada juga beberapa makna utama dalam gubahan lagu itu sendiri. Sebab kita tak boleh fikir, oh saya nak gubah sebuah lagu daripada seorang komposer yang terkenal. Tetapi dalam kita nak bina satu gubahan lagu, kita perlulah tahu, kita perlu rancang. Okey, kita perlu rancang untuk menjadikan lagu itu apa yang kehendak kita sebagai pengubah. Okay, yang pertama adalah struktur dan aliran. Okay, struktur dan aliran. Susunan membantu menentukan struktur dan aliran lagu. Ini termasuk penempatan bahagian seperti intro, ayat, chorus, interval dan outro. Okay, buat tuan-tuan dan puan-puan, okay, mungkin saya nak buat sedikit. Tuan-tuan dan puan tahu tentang ini. Intro adalah awal lagu, pembukaan lagu. Ayat, okay, chorus adalah normally dia diletakkan di bahagian pertengahan lagu sebab mungkin dia mengangkat lagu. Kalau kita cakap dari segi bentuk, daripada A dia akan jadi B. So B itu adalah chorus. Interval boleh dikatakan sebagai dalam bahasa Malaysia tu kesinambungan daripada satu frasa ke satu frasa yang lain digabungkan. Digabungkan, itulah dia interval. Dan akhir sekali adalah outro. Outro ini adalah ending lagu. Macam mana dia buat final lagu tersebut. Okey, seterusnya, struktur yang baik dapat memberikan keseimbangan dan kesinambungan cerita dalam lagu. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, dynamic. Dia lebih kurang sama. Dia yang mula ambil unsur-unsur 7 elemen tadi. Gubahan memainkan peranan dalam mengurus dari iaitu perbezaan antara bahagian kuat dan bahagian lembut. Kuat dan tenang. Seperti yang saya terangkan tentang elemen muzik dinamik tadi, ekspresi tadi. Okay. Penggunaan dinamik yang bijak boleh menambah dimensi emosi dan dramatik pada lagu. Sekiranya kita menggunakan satu unsur dinamik, contoh lembut. Lembut mungkin menunjukkan kita rasa sedih, mungkin kita rasa sayu ataupun dalam keadaan yang cukup memberi macam mana nak cakap, memberi contoh yang baik untuk seseorang. Okey, kuat istilah ada penegasan dia. Okey, kuat normally penegasan. Okey. Tengok yang ketiga, alat muzik. Okey, gubahan merangkumi pemilihan dan penempatan alat dan bunyi. Okey, gubahan merangkumi pemilihan dan penempatan alat bunyi. Maksudnya dengan alat muzik itu penggubah harus berfikir apakah instrumen yang sesuai untuk digunakan dalam gubahan dia. Tak semestinya semua alat yang wujud dalam dunia ni
kita pakai untuk sesuatu gubahan. Tidak. Mungkin dia hanya memerlukan sedikit saja. Sebagai contohnya, dalam keroncong, dia tak boleh guna semua alat-alat orkestra yang ada. Dia hanya sedikit saja. Okey. Okey. Seterusnya. Ini termasuk menentukan cara instrumen berinteraksi antara satu sama lain. Bila cakap berinteraksi, mungkin kita boleh cakapkan di sini dari segi counter lagu, okay? Mungkin dari segi melody attack, mungkin dari segi harmoni itu sendiri. So, dia mestilah berinteraksi antara instrumen ke instrumen yang lain. Okay, penempatan vokal dan latar belakang vokal juga merupakan bahagian penting dalam susunan. Maksudnya, kita tengok kesesuaian suara dia. Is it suara dia sesuai dengan muzik macam mana? Dengan suara penyanyi itu, kita gunakan instrumen-instrumen yang sesuai. Okay, sebagai contohnya, sekiranya kita main muzik rock, okay, saya tahu kalau macam umur saya 50 ni, batch saya confirm ramai yang meminati rock. Tetapi ada apakah instrumen yang sesuai dengan suara-suara suara penyanyi rock, so kita boleh guna pakai instrumen yang sesuai itu. Okey, harmoni. Okey, tadi kita masukkan harmoni dalam elemen, tetapi bila kita cakap pasal gubahan muzik, susunan merangkumi penyelarasan iaitu cara penyusunan kod bersama. Maksudnya bukan saja satu instrumen yang memainkan lagu. Okey, mungkin ada 2 ataupun 3 instrumen yang memainkan lagu. Okey, kita go to yang ketujuh iaitu stylistik dan genre. Okey, bila cakap genre saja, okey, bila cakap genre, for sure lah kita fikir style muzik itu sendiri. Okey, susunan mencerminkan gaya dan genre muzik tertentu. Okey, sebagai contoh, menggunakan instrumen klasik dalam susunan yang boleh memberikan rasa klasik. Manakala menggunakan instrumen elektronik boleh memberikan rasa moden dan elektronik. Sekiranya kita nak buat muzik-muzik yang zaman lama punya, for sure lah kita akan pakai muzik-muzik, instrumen-instrumen yang sesuai untuk muzik-muzik pada genre ataupun style pada masa dahulu. Okey, nombor 8. Ekspresi emosi. Kita boleh cakap ekspresi emosi. Secara keseluruhannya, susunan tersebut dapat memberikan luahan emosi kepada lagu tersebut. Maksudnya, dengan gubahan yang cukup berkesan, pemilihan instrumen yang cukup berkesan akan menghasilkan bunyi ataupun gubahan yang akan menyentuh perasaan pendengar-pendengar. Okey, keputusan mengenai cara menyusun dan elemen muzik boleh mempengaruhi perasaan dan mesej yang disampaikan oleh lagu tersebut. Okey, rumusan. Okey, adalah penting untuk diingatkan bahawa susunan boleh menjadi faktor kreatif yang sangat subjektif dan pemuzik dan penerbit boleh membawa sentuhan unik mereka sendiri pada lagu melalui proses ini. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu lama, bila kita gubahkan balik, dia diberi nafas baru dan diterima oleh pendengar masa kini. Walhal pada zaman lagu itu diproducekan, okey, lagu itu tidak mendapat permintaan ataupun ramai pendengar yang meminati lagu itu. Tetapi bila digubah dengan secara terancang dan baik, pada zaman sekarang kita dengar lagu itu pun kita akan rasa seronok lagu itu, kenapa tidak diminati pada zaman lagu itu dimainkan. Okey. Okey, seterusnya yang penghabisan iaitu keluarga muzik. Okey, keluarga alat muzik, orkestra terbahagi kepada 4. Okey, ini keluarga orkestra dan masih digunakan pakai sampai sekarang. Okey. Yang pertama adalah violin. Okey, viola. Ada orang kata violin viola sama, sebenarnya perbezaan ada bezanya, iaitu violin adalah saiznya lebih kecil daripada viola. Okey, gitar, cello, double bass dan harp. Harp ni boleh digunakan untuk orkestra klasik. Okey. Seterusnya woodwind. Okey, woodwind boleh dipecahkan kepada 2, iaitu keluarga saxophone dan keluarga flute.
Okey, dalam keluarga saksofon, dia ada sopranino saksofon, dia ada soprano saksofon, dia ada alto saksofon, dia ada tenor saksofon, dia ada bariton saksofon dan dia ada bass saksofon. Tapi selalunya untuk orkestra yang dimainkan di Malaysia, dia pakai soprano, alto, tenor dan bariton saksofon. Okey. Dan keluarga yang kedua dalam wind adalah keluarga flute. Dalam keluarga flute, dia ada piccolo, dia ada flute, dia ada oboe, okey. Dia ada bass oboe, dia ada clarinet, bass clarinet dan bassoon serta kontrabass clarinet. Tapi untuk orkestra di Malaysia, normally sekolah-sekolah hebat yang ada di Malaysia yang memainkan pop orkestra, okey, kebanyakannya dia akan gunakan flute, oboe, clarinet, bass clarinet dan bassoon. Okey. Okey, seterusnya keluarga yang ketiga adalah brass. Okey. Brass, dalam keluarga brass terdapat trompet, trombon, French horn, tuba. Dan satu lagi yang kecil itu euphonium. Okey, euphonium. Okey, tetapi untuk pop orchestra di Malaysia normally dia akan pakai trompet, trombon dan tuba. Tetapi kalau sekolah ataupun apa-apa badan pasukan orkestra yang membuat wind orkestra, selalunya kelima-lima alat brass ini dimainkan. Okey, dan akhir sekali adalah rhythm ataupun rhythm section. Okey, dalam rhythm section, alat yang pertama yang kita perlu tahu adalah keluarga toys percussion. Toys percussion ni maksudnya gyro, clave yang ada dalam gambar ni. Okey, ini adalah toys. Tapi marimba termasuk dalam pitch percussion. Okey, drum. Okey, drum sendiri, triangle, kerincing, timpani, conga, xylophone, itu semuanya adalah dalam keluarga rhythm section ataupun keluarga rhythm. Tapi saya ada buat catatan di sini, untuk alat muzik moden seperti keyboard, gitar, bass gitar, tak kira lah gitar elektrik ataupun bass gitar elektrik, ia dikira sebagai rhythm section. Maksudnya dalam keluarga rhythm. Okey. Karakter dan fungsi alat muzik. Okey, karakter dan fungsi alat muzik. Karakter dan fungsi alat muzik terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu yang pertama adalah melodic instrument. Okey, bila cakap melodic instrument, istilah apa yang saya dah terangkan tadi tentang alat-alat muzik dan keluarga instrumen tu, mestilah dia ada pecahan-pecahan dia. Dalam semua keluarga tu ada 3 kumpulan, iaitu yang pertama adalah melodic instrument. Okey, melodic instrument ialah alat muzik yang memainkan melodi lagu. Kalau normally kalau melodi lagu ni, lagu-lagu instrumental dimainkan oleh alat-alat muzik ni. Tak kiralah dia memainkan melodi kedua ataupun ketiga. Okey, antara alat muzik yang memainkan melodi adalah violin, viola, flute, clarinet. Okey, clarinet ni kalau tuan-puan tengok clarinet in B flat, itulah clarinet. Alto saxophone, tenor saxophone, trompet dan beberapa contoh lain yang bersesuaian, yang penggubah nak dia mainkan melodi. Kemungkinan trombon pun dijadikan satu instrumen yang memainkan melodi. Okay, itu adalah melodic instrument. Seterusnya, harmonic instrument. Okay, harmonic instrument adalah alat muzik yang berfungsi mengiringi perjalanan melodi lagu dengan menggunakan chord tertentu. Maksudnya alat-alat muzik ini memainkan ostinato, drone dan borden. Okey, ostinato, drone dan borden ni adalah bentuk pola irama, okey, bentuk pola irama yang disusun oleh penggubah untuk menghasilkan sesuatu chord. So, dalam membina chord dalam lagu, dia mesti melibatkan secara asasnya not 1, not 3 dan not 5. So dijadikan ketiga-tiga not ni dia mainkan dalam bentuk ostinato, drone dan borden. Juga dikaitkan sebagai alat muzik yang memainkan harmoni.
Antara alat muzik yang memainkan harmoni ialah cello, double bass. Okay, cello tadi tuan-tuan dah tengok tadi, saiz dia lebih kecil sikit daripada double bass. Tenor, saxophone, bassoon dalam keluarga clarinet tadi, trombone, tuba dan beberapa contoh lain yang bersesuaian mengikut pencipta atau penggubah lagu. Kadang-kadang violin yang kita letak sebagai melodi instrumen kemungkinan pada satu masa dia memainkan harmonik. Maksudnya dia memainkan chord. Ya. Dan akhir sekali yang ketiga adalah rhythmic instrument. Okay, bila cakap tentang rhythmic instrument, dikaitkan rhythmic instrument ni memainkan style lagu, memainkan genre lagu. Okay, alat muzik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama muzik atau ritma lagu. Okay, tak kira dah dalam muzik jazz, blues, okay, muzik rock itu sendiri, okay, rhythm section lah yang memegang pulang belakang untuk memainkan style ataupun genre lagu-lagu tersebut. Antara alat muzik yang mainkan harmoni ialah semua alat perkusi yang tidak berpitch. Bila cakap yang tidak berpitch, apa yang ada di sekolah tu kebanyakannya tidak berpitch lah. Triangle, okay, kerincing, castanet, conga, djembe, bongo, okay, dan alat-alat lain. Alat-alat perkusi berpitch seperti timpani dan keluarga xylophone, okay, marimba semua tu. Piano, harpsichord. Tapi harpsichord di Malaysia agak kurang orang pakai, tetapi sebab normally kalau dia main muzik-muzik gereja, dia akan pakai harpsichord. Sebab bunyi dia agak lain sikit daripada piano. Dia tak bentuk lebih kurang piano tetapi sound dia lain, bunyinya lain. Okay, gitar dan beberapa contoh lain yang bersesuaian mengikut pencipta dan penggubah lagu. Maksudnya yang memainkan alat-alat muzik ini adalah karakter dia adalah memainkan genre ataupun style lagu tu. So, 3 karakter, bila cakap 3 karakter, sudah pastinya kita bincangkan tentang fungsi alat muzik itu sendiri. Okey, penyusunan lazim instrumen untuk gubahan lagu. Yang ni adalah penutup untuk ni. Okay, kita dah belajar apa itu elemen, kita dah belajar apa itu gubahan, kita dah belajar hari ini, kita berkongsi hari ini instrumen alat muzik yang digunakan pakai dalam orkestra. Sekarang ni macam mana penggubah tu dia nak menulis? Okay, macam mana penggubah tu nak menulis? Nak guna apa? Adakah nak guna pensel dan kertas, membuat balut sendiri ataupun macam mana? Tapi kena ingat bahawa sekarang adalah di zaman teknologi. Banyak perisian yang boleh kita guna pakai untuk membuat gubahan-gubahan ni. Antaranya ialah finale, Sibelius, encore dan music core. Okey. Okey, music core. Okay. Ini adalah antara perisian yang boleh kita dapatkan di Shopee sebenarnya. Saya pakai finale. Dan saya pun beli kat Shopee. Sebab kalau nak dapatkan baru agak sukar sedikit. Okay, sebab kena daftar. So kalau saya beli finale baru RM4.90. Sorry, RM4.95 saja. So tuan-tuan puan-puan boleh cuba benda ni. Okey? So ada 4 yang kira yang paling popular yang digunakan oleh pendidik-pendidik muzik di Malaysia, okay, untuk membuat gubahan ataupun composition, iaitu finale, Sibelius, encore dan music core. So kita boleh cuba. Kalau saya pilih finale sebab since saya punya first degree saya pun saya dah pakai finale sampai sekarang. Semua okey. Okey? Okey, itu saja daripada saya. So, minta maaf atas segala kekurangan, segala banyak gangguan hari ini, tapi niat saya adalah untuk berkongsi cerita, berkongsi ilmu yang mungkin kita boleh guna bersama, dan mungkin idea-idea daripada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan, boleh ajar pada saya balik
ataupun berkongsi dengan saya, berilmu pada saya, sebab saya masih lagi dalam proses belajar dan terus belajar untuk mencapai satu benda yang saya rasa penting kepada saya sebagai seorang pendidik dan seorang pengubah muzik orkestra di Malaysia. Okay, itu saja. Terima kasih Dr. Hadi. Minta maaf segala kekurangan, segala kekilafan itu daripada keburukan saya sendiri. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi yang penting, secara jujur saya rasa cukup enjoy. Dan terima kasih kepada semua yang mendengar di mana saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Encik Sailuddin, ya. Ataupun kalau kita lihat pada paparan skrin Encik Sailuddin tu apa Lehut, mungkin nama apa panggil, nama glamour, ya. Kita panggil Lehut, ya. Terima kasih atas perkongsian yang amat menarik pada saya, ya. Walaupun saya bukan dalam bidang muzik, ya, tapi banyak perkara yang kami pelajari lah pada hari ini, ya. Dan pada saya ianya amat memberi banyak faedah pada rakan-rakan dalam bidang yang mengikuti ataupun pengamal-pengamal bidang muzik lah, ya, khususnya yang ingin berkecimpung dalam mengubah ataupun kompos lagu, ya. Okey, di paparan pada ruangan chat itu saya nampak ada disediakan link untuk borang kehadiran hari ini. Bolehlah isi link itu, ya. Klik dan isi, sebab dari situ nanti akan di-generate untuk sijil kehadiran kita pada petang ini, ya. Baiklah, ya, kita saya ingat kita beri ruang juga untuk Q&A, sesi Q&A. Mungkin ada satu atau dua soalan yang boleh kita kemukakan kepada Encik Lehut pada petang ini. Jadi saya persilakan kepada tuan-tuan dan puan. Ada soalan, ya, daripada audiens semua, daripada rakan-rakan semua. Kalau tak tak boleh tanya secara langsung, tuan-tuan puan-puan boleh bukakan soalan pada ruangan chat itu, nanti saya akan bacakan. Nampaknya macam ada soalan daripada Muhammad Ezul, ya. Soalan dia, tuan, dia kata, ya, Cik Lehut boleh pick up soalan ni, ya. Boleh. Tuan kata, biasa jika kita nak ubah lagu sedia ada, part mana yang penting untuk diubah? Key atau rhythm atau all, dia kata. Boleh itu apa? Cik Lehut. Okey. Terima kasih Doktor. Terima kasih Encik Muhammad Izul. Which is bagi saya ini soalan yang menarik, ya. Kadang-kadang orang kena faham. Sebab tu saya terangkan tadi, Encik Izul, ada dua benda yang mungkin kita terlepas pandang atau mungkin kita sedikit tidak faham, iaitu komposisi atau composition dengan gubahan ataupun arrangement. Okay, macam Tuan Encik Muhammad Izul tanya ni, part mana yang kita nak ubah? Okay, yang mana yang boleh ubah? Sebenarnya Encik Azul, melodi lagu dalam membuat gubahan, melodi lagu itu tidak boleh diubah. Sebenarnya, kita hanya boleh mengubah peranan muzik yang memain muzik latar pada lagu. Okay, if let's say katalah contoh lagu tradisional. Okay, kita nak modernkan dia. Kita boleh modernkan dia. Maksudnya daripada muzik tradisional kita nak dia jadi muzik jazz, contoh fusion jazz contohnya. So kita boleh gunakan melodi lagu itu, okay, tetapi bahagian background music, muzik latar, accompaniment music, istilah diubah. Melodi lagu tidak boleh diubah sebenarnya. Tetapi sekiranya kita nak menukar mod lagu, sebagai contohnya lagu itu dalam major mode, okay, major, maksudnya ada main key major, kita nak ubah kepada key minor. So yang tu kita boleh ubah, tetapi dari segi melodi asasnya kita tak boleh ubah. Kita just ubah music gubahan, maksudnya instrumen-instrumen yang ada di bawahnya yang memainkan music background dia, itu saja. Alright, Cik Azwan?
Ya, okey, terima kasih Cik Lehut. Ya, mungkin boleh menjawab soalan tu Cik Faizul ya. Baik, mungkin ada soalan lagi saya nampak daripada Wayland ya. Okey, Macam mana kita nak tahu motif yang kita buat itu kuat? okey, bila okey, macam mana kita nak tahu motif yang kita buat tu kuat? Sebenarnya benda ni adalah subjektif seperti yang saya tulis dalam pada paparan awal tu. Bila cakap subjektif maksudnya kita perlulah rancang untuk membuat motif. Kadang-kadang motif yang simple tetapi boleh diterima oleh pendengar. Okey, selalunya motif ini dimainkan berulang kali dalam lagu. Contoh dalam gubahan pun kita boleh buat berulang kali. Maksudnya kalau orang mendengar sesuatu lagu gubahan kita, motif kita buat berulang kali. Seronoklah part tu dalam 4 bar yang pertama tu sebab dia main macam tu. So sesuai dengan lagu yang digubah sekarang ni. So itu adalah motif. Tapi macam mana nak dapat yang sesuai? Maksudnya kita kena tahu karakter lagu itu. Kalau karakter lagu itu kita dapat tangkap, okay, kita akan senang membina motif lagu. Tak kira dalam apa bentuk irama dan apa bentuk melodi. Kita pasti dapat. Yang penting kita faham mod lagu asal dia macam mana. Okay, Cik Welen? Sorry, Cik Welen. Mungkin ada satu soalan lagi kot ya. Boleh. Ada soalan lagi kan nak tanya pada ni, kita beri ruang lagi lah ya. Ada masa lagi ni. Ya, kita cuba scroll tengok. Oh, ada ni dari Shine ya. Kalau motif sudah diulang, kalau next bar kita ubah, retrograde boleh ke? Macam mana tu? Okey, kalau motif sudah diulang, next bar kita ubah retrograde. Okey, maksudnya motif tak semestinya pada awal tu kita main motif. Motif boleh dimainkan pada bila-bila masa. Tetapi di celah-celah motif tu nak buat retrograde, yang tu saya galakkan. Kalau saya akan buat macam tu. Maksudnya motif tetap berpegang pada motif, tapi retrograde kita boleh buat pada kita punya gubahan ni, pada gubahan yang kita buat tu. Boleh. Kalau saya, boleh. Sebab itu adalah gubahan kita, itu adalah color kita punya idea dan kreativiti kita. Okey, Jain? Okey lah ya. Itu apa nama, terima kasih lah Cik Dehul ya. Tapi inilah ya, kita dah sampai ke penghujung apa rancangan ya. Jadi saya beri ruang sekali lagi lah pada Cik Dehul ya, Cik Syarudin untuk membuat sikit rumusan lah. Rumusan tentang apa yang dikongsikan pada hari ini. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih kerana memberi saya peluang pada hari ini. Yang pertama, okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kadang-kadang gubahan ni sebenarnya, sebab tu saya banyak kali saya cakap tentang subjektif dalam membina gubahan. Tetapi dengan idea yang baik, idea yang betul-betul keluar daripada diri kita, secara automatiknya kita akan dapat menghasilkan counter lagu, kita akan dapat menghasilkan apa-apa yang kita nak buat dalam gubahan tu menjadi lebih cantik. Sekiranya kalau kita buat tanpa kita study melodi lagu, dia tak akan dapat. Tapi saya cukup yakin rakan-rakan tuan-tuan yang berada di sini, okay, saya rasa anda adalah penggubah lagu. Anda boleh, sekiranya anda baru nak belajar, sebenarnya idea sudah ada, cuma anda keluarkan sahaja. Okay? Dan lastly, untuk Dr. Hadi, saya ucapkan jutaan terima kasih sebab ini adalah kali pertama saya dipanggil. Dan saya rasa agak terkejut dengan keadaan yang serba kekurangan ni. Saya mohon ampun dan maaf daripada pihak saya atas kekilapan saya, terkasar bahasa, dan kepada tuan-tuan perempuan yang bersama dengan saya sehingga ke akhir. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi pada perjumpaan seterusnya. Itu saja, Doktor. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Syarudin ya, di atas perkongsian yang disampaikan pada
hari ini perkongsian pada saya amat menarik, tiada cacatnya, tiada apanya ya Encik Syahrudin ya. Semuanya pada saya okey, ada sikit-sikit itu dari segi teknikal, tak apa, kita perbaikinya pada masa akan datang insya-Allah ya. Uh, Mungkin kita akan panggil lagi Cik Sailuddin ni. Saya nampak ada banyak perkara yang yang boleh dikongsikan lagi, yang boleh dimanfaatkan oleh guru-guru. Kita ambil ruang dan peluang ini untuk bantu rakan-rakan kita di sekolah dengan semangat CDL kita cikgu bantu cikgu ya. Harap tak sering lah Cik Daud ya. Kita panggil lagi insya-Allah ya pada masa akan datang ya. Ya. Okey, kepada apa nama ni penonton-penonton ataupun yang terlibat bersama-sama kita dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Dan bolehlah isi borang pada link yang dikongsikan pada ruangan chat itu ya. Baik, semoga kita berjumpa lagi pada minggu-minggu depan ya, pada hari yang sama, hari Jumaat pada pukul 3. Kita akan teruskan dengan slot yang lain pula ya, slot CDL hands-on bagi kluster IPG. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Ya.